Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kerusi, sahabat-sahabat Haji Tuan Kuasa, sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi ini sama-sama dapat kita kembali menghirup udara, dapat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi peluang kepada kita untuk lebih banyak mengumpul segala-gala amalan bekalan untuk akhirat. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, semalam kita telah menyebutkan dua perkara. Yang pertama, kebaikan yang menghapuskan kejahatan, dan kita menyebutkan kejahatan yang boleh menghapuskan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sebut semalam saya suka ulang-ulangkan tajuk ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu, amalan soleh, sama ada amalan soleh lidah, pertuturan, sama ada amalan soleh itu hati, sama ada amalan soleh itu perbuatan badan, maka ia boleh menghapuskan kejahatan, boleh menghapuskan kebaikan, maksiat ataupun dosa-dosa yang lampau. Itu perbanyakkan. Jadi kita dah tahu dah amalan solehnya apa. Saya rasa semua di antara kita lebih banyak tahu daripada buat. Tahu, cuba senaraikan apa yang kita tahu. Yang buat soleh tahu, buatnya separuh. Betul lah. Tak ada yang kita buat soleh lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Sebab perbuatan soleh yang kita tak tahu tapi kita buat juga, tak dapat apa-apa. Kan? Biasanya kita tahu. Sembahyang duha tahu, sembahyang duha tahu tapi tak buat. Kan? Sembahyang tahajud tahu tapi tak buat. Sedekah tahu, gitulah banyak. Tapi tak apa, nak buat semua, tak dapat semua, kita buat sebahagian yang kita tahu. Itu adalah perkara yang boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan lama yang kita lakukan. Banyak yang kita lakukan kejahatan lama, sedarlah diri kita, kita banyak lakukan kebaikan. Jadi antara kebaikan, antara tujuan untuk kita melakukan amalan soleh selain dari tujuan-tujuan yang lain, tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa lampau. Itu satu. Maka apakah ada amalan-amalan jahat pula, amalan maksiat yang boleh menghapuskan kebaikan? Kita dah buat baik dah. Dah buat baik. Maka buat satu perbuatan jahat yang boleh menghapuskan amalan tu. Amalan jahat, amalan baik itu pula. Saling hapus menghapus. Begitu. Hadis yang paling dekat, yang paling tepat untuk membahaskan perkara ini, satu sifat yang boleh menghapuskan kebaikan. Bukan hapus, tapi dia menghilangkan terus, tak boleh balik semula dah. Apa dia? Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nari hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada perasaan hasad, dengki. Jauhkan. Fa innal hasada, sesungguhnya perbuatan hasad itu, perbuatan asalnya daripada hati, tapi dicerna ataupun dibuat dengan badan kita kerana dengki itu. Hasad dalam hati, dengki ini dengan badan. Dengki itu dengan kita perbuatan lah. Aku dengki, hasad, hati-hati dengan dia, lempang kali, itu dengki namanya. Itu hasad, dengki. Jadi perbuatan hasad, dengki itu yakulul hasanat, akan makan amalan-amalan soleh kita. Hati-hati. Yakulul hasan, yakul ni bukan yuzhibna. Tadi yuzhibna ni jauhkan, bawa jauh. Kita buat benda baik akan menjauhkan perbuatan jahat. Datang semula mungkin, tetapi kalau dah makan, nak keluarkan semula, tak ada dah. Dah makan dah, perbuatan jahat kita ini akan makan perbuatan baik. Perbuatan baik itu datang semula, tak ada dah. Jadi hasad, perbuatan, satu perbuatan yang boleh menjadikan amalan soleh kita hapus, habis.
Jadi tuan-tuan kasih Allah, betapa ramai hari ini hasad dengki. Peniaga hasad di antara satu sama lain. Betul? Peniaga, kalau pekerja hasad satu sama lain. Aku dapat bonus, aku tak dapat, kenapa kau gini? Saling menjatuh untuk mendapat perhatian daripada bos. Betul? Perbuatan-perbuatan itu, kita beramal soleh yang lain habis-habis dimakan sikit-sikit. Jadi tuan-tuan kasih Allah, memang payah nak buang perasaan hasad ini. Hasad ni dalam bahasa Arab pun hasad, dalam bahasa Melayu pun hasad. Kalau kita panggil, dalam biasa kita baca, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita selain daripada untuk mengelakkan diri kita daripada berhasad pada orang lain, dengki pada orang lain, tak nak, dan Allah minta kita lindung daripada hasad dengki orang lain kepada kita. Ya Allah, lindungi aku daripada perasaan hasad dan dengki orang lain pada aku. Selain daripada kita untuk mengelakkan diri daripada hasad orang lain. Macam mana nak mengelakkan diri kita dihasati orang-orang lain? Jangan hasad orang lain. Begitulah tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, elakkan perasaan ini. Jatuh menjatuh antara satu sama lain. Kalau yang kita jatuhkan itu perlu dijatuhkan untuk kemaslahatan umum, ya perlu. Tetapi bukan hasad, kebaikan untuk dia. Contoh, seseorang yang zalim, menganiaya manusia, kita hasad dia, jatuhkan dia supaya dia tidak lagi memegang jawatan itu. Contohnya, itu menolong dia supaya dia tidak terus zalim. Itu lain cerita, itu lain. Jadi satu, tuan-tuan Allah Ta'ala, perbahasan perlu panjang dan faham satu persatu. Jadi tuan-tuan kasih Allah, elakkan perasaan ini. Peniaga dengan niaga, jatuh menjatuh, betul? Sihir mensihir. Bos nak dapat pangkat, nak dapat APC, jatuh menjatuh, betul? Kadang-kadang jaga masjid, bukan jaga masjid ni, jatuh menjatuh. Aku imam power, kau imam tak power, aku lagi power. Begini antara yang berlaku. Mudah-mudahan ia tidak berlaku. Kerana perbuatan hasad ini boleh menghilangkan amalan soleh yang kita buat. Penat tak buat amal soleh? Penat. Tapi akan hilang dengan perasaan hasad. Tuan-tuan dikasihi Allah, esok kita lihat lagi. Ada beberapa amalan yang boleh menghilangkan amalan-amalan soleh. Jadi kalaulah tajuk yang pertama tadi, perbuatan amalan soleh boleh menghilangkan perbuatan jahat, itu tuan-tuan dah tahu. Betul? Sebab senaraikan perbuatan baik, tuan-tuan senaraikan habis. Buatlah banyak-banyak yang kita dah tahu tu, buat je. Banyakkan, ulang-ulang. Tetapi perbuatan jahat yang boleh menghapuskan kebaikan ini, dah tahu pun kadang-kadang buat juga. Kan? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 1 Rabiul Awal ni, sehinggalah bila-bila akhir hayat kita insya-Allah taala. Mudah-mudahan diberkati Allah. Itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.